Ada seseorang bertanya kepada Islam Web, adakah boleh untuk kita sapu muka serta seluruh tubuh badan? Jadi jawapannya, menyapu muka dan kedua-dua tangan selepas daripada berdoa adalah masalah yang para ulama kita berselisih. Sebahagian para ulama menyatakan istihbab, lebih kurang macam sunat lah, digalakkan kerana melihat ada riwayat yang menyebutkan tentangnya. Dan sebahagian para ulama kata makruh sebab hadis yang sebut berkaitan tentang sapu muka selepas doa itu adalah hadis yang dhaif. Fa'an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a yadayhi fi du'a, Nabi SAW apabila dia mengangkat tangan ketika berdoa, dia tidak akan meletakkan hatta yamsah bihuma wajhuhu. Bila dia tidak akan meletakkan tangan tu melainkan dia sapu dulu. Hadis ini ada di dalam riwayat Imam Tirmizi. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, ja'a anhu sallallahu alaihi wasallam fi hadis Ibn Abbas. Itu hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua, fa idza faragat famsah bihima wajha. Apabila dah selesai kamu doa, maka sapulah tangan kamu itu ke muka kamu. Hadis ini, hadis yang kedua ni riwayat daripada Abu Daud dan juga Ibn Majah. Dalam buku yang saya dan juga tim pernah terjemahkan, iaitu kitab Bulughul Maram, selepas disebutkan hadis Tirmizi yang kita baca tadi, dia kata walahu syawahid minha hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma inda Abi Daud wa ghairihi wa majmu'uha yaqdi bi annahu hadis hasan. Dia kata hadis pertama dan juga hadis yang kedua itu bergabung. Daripada kegabungan mereka berdua itu telah menyebabkan ada syawahid demi syawahid, menyebabkan hadis itu sekurang-kurangnya menjadi hadis yang hasan. Jadi kalaulah orang ambil pendapat mengatakan bahawa boleh untuk sapu muka, maka dia berdalil kepada status hadis yang disebut oleh Ibn Hajar Al-Asqalani yang mengatakan bahawa hadis itu adalah hadis hasan. Itu pendapat yang pertama. Wa qala ghairi, dan sebahagian para ulama lain juga mengatakan bahawa hadis yang kita sebut mula-mula, hadis riwayat Imam Tirmizi itu, hadis itu adalah hadis yang dhaif, bukan dhaif biasa, dhaif jiddan. Hadis yang kedua tak boleh nak kukuhkan hadis yang pertama, sebab hadis yang kedua itu sendiri pun dah ada masalah. Jadi ulama berselisih pendapat dalam bab ni disebabkan status hadis berkenaan. Ada yang mengatakan okey disebabkan hadis itu dinilai hasan oleh seorang tokoh ulama hadis Ibn Hajar Al-Asqalani. Pun begitu, majoriti ulama hadis mengatakan bahawa hadis yang pertama riwayat Imam Tirmizi itu adalah hadis yang tidak sahih, kategori hadis dhaif jiddan.